Senang. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya konsisten, Yang Hormat. Ya, terima kasih Datuk Yang di-Pertua kerana berikan laluan untuk saya turut terlibat dalam perbahasan titah diraja pada petang ini. Dan tadi saya sebut Rembau mungkin tak perasan, beliau juga didapati bersalah oleh Lembaga Disiplin UMNO, tapi beliau tidak meletakkan jawatan sebagai ketua. Sama juga dengan Datuk Zaid Ibrahim yang masuk keadilan, yang disambut dengan kapit merah. Jadi Datuk Yang di-Pertua, saya begitu gembira pada sesi parlimen pada kali ini kerana dapat memperlihatkan gelagat rakan-rakan daripada Barisan Nasional yang cuba memainkan peranan yang cukup baik untuk memperkasakan, untuk belajar bagi memperkasakan kedudukan diri mereka sebagai pembangkang pada masa yang akan datang. Jadi banyak macam bajet DAP diperbahaskan dalam Dewan yang mula ini. Jadi saya lihat bahawa itu menunjukkan mereka cukup memperakui DAP dan rakan-rakan Pakatan Rakyat ini merupakan parti yang layak untuk menduduki kerajaan. Jadi saya harap maknanya banyak lagi kekurangan, saya boleh bagi kursus macam mana nak jadi pembangkang yang baik. Dan saya lihat bahawa genap 2 tahun kerajaan Pakatan Rakyat di negeri ini pun begitu juga. Dalam akhbar utusan, dalam arus perdana banyak kata, oh Pakatan Rakyat gagal, Pakatan Rakyat gagal. Jadi gambaran itu menunjukkan bahawa peranan mereka sebagai pembangkang untuk menjadi penafi kepada kejayaan yang telah pun dibuat oleh kerajaan Pakatan Rakyat di negeri yang kami memerintah. Jadi terima kasih pada Kota Belud, kepada Rembau dan juga rakan-rakan yang lain. Jadi begitu juga tengok akhir-akhir ni di negeri Kedah pun UMNO Barisan Nasional duk buat demonstrasi, tapi ada 30 orang demonstrasi kepada kerajaan negeri, ada 30 orang. Ini sebab itu saya bagi tahu kepada UMNO Kedah tu, saya nak bagi kursus macam mana nak buat demonstrasi. Terima kasih. Datuk Yang di-Pertua, saya nak menyebut 2-3 perkara pada petang ini. Pertama sekali berkaitan dengan persoalan isu keselamatan negara kita. Sebab saya melihat bahawa kebimbangan yang amat sangat apabila dilihat bahawa pengurusan persoalan keselamatan negara kita ini macam tidak dapat dikawal dengan baik. Dan ini membabitkan persoalan institusi keselamatan dan pertahanan dalam negara kita. Seperti yang telah pun diperakui yang didedahkan oleh Menteri Pertahanan sebelum ini, berkaitan dengan pertama sekali berkaitan dengan pembocoran rahsia penting kerajaan yang membabitkan negara-negara asing dan juga membabitkan kedutaan negara asing yang ada di Kuala Lumpur. Jadi bagi saya bahawa ini satu perkembangan yang tidak sihat yang berlaku dalam negara kita ini, kerana memberikan satu gambaran bahawa seolah-olah kita telah terdedah segala maklumat-maklumat penting yang berkaitan dengan soal rahsia negara kita ini kepada negara-negara luar. Jadi sebab itu persoalan yang saya nak bangkitkan pada petang ini ialah, pertama sekali, sehingga sekarang kerajaan tidak pun memberikan satu pemakluman kepada masyarakat dan rakyat siapa daripada warga Kementerian Pertahanan, khususnya warga tentera sendiri, yang terlibat dalam penjualan rahsia ataupun membocor rahsia penting negara kita ni. Saya percaya mungkin rahsia penting ini yang dimaksudkan, kita nak tahu apa yang dikatakan rahsia penting, apakah rahsia yang berkaitan dengan soal keselamatan dan soal pertahanan dalam negara kita. Jadi sehingga sekarang Menteri Pertahanan masih belum memperjelaskan kepada kita bahawa siapa yang terlibat dan apa bentuk tindakan yang telah diambil ke atas mereka yang terbabit untuk membocorkan rahsia tersebut. Yang kedua, kita telah dimaklumkan bahawa ini membabitkan kedutaan negara asing, dan kita tidak diberitahu bahawa negara mana. Sepatutnya bagi saya bahawa rakyat harus diberitahu negara mana, kerana bila kita lihat bahawa ada pihak negara luar yang dilihat kononnya mencampuri urusan-urusan dalam negara kita, kerajaan, pihak UMNO Barisan Nasional begitu menemplak negara-negara asing. Tapi kenapa apabila negara-negara asing yang telah dilihat bukan sekadar mencampuri tetapi cuba melakukan pengintipan terhadap negara kita ini, tiba-tiba kerajaan tidak bersedia untuk berkongsi maklumat ini dengan
masyarakat dan rakyat. Khususnya bagi saya bahawa kerajaan harus boleh berkongsi maklumat itu dengan ahli-ahli parlimen di dalam Dewan Parlimen ini. Ini sangat penting untuk saya dapat maklumat ini. Kita nak tahu negara mana dan apa tindakan yang telah pun dibuat oleh kerajaan negara kita ini. Apakah negara asing ini, kedutaan ini telah dipanggil, kalaupun tidak diusir keluar daripada Kuala Lumpur, tetapi sekurang-kurangnya bagi saya bahawa kita ingin tahu bahawa apakah negara itu, kedutaan itu telah diberikan amaran keras terhadap perbuatan mereka yang boleh menggugat keselamatan dalam negara kita ini. Jadi sebab itu bagi saya bahawa saya sangat berkehendak kepada kerajaan harus berterus terang, harus berani untuk mendedahkan negara mana. Saya bimbang bahawa, saya takut bahawa bila kerajaan dalam jawapan yang diberikan oleh Menteri Pertahanan kepada salah seorang ahli parlimen dalam negara kita ini, kerajaan tak perlu mendedahkan negara mana dan kerajaan telah menyelesaikan melalui proses diplomatik. Apakah kerajaan takut untuk berhadapan dengan negara tersebut? Jadi ini harus diambil perhatian dan saya minta penjelasan daripada pihak kerajaan. Yang kedua ialah berkaitan dengan soal pembocoran rahsia ini. Apabila kerajaan telah mengumumkan perlantikan kepada APCO Worldwide Incorporated, iaitu sebuah syarikat yang kononnya untuk diberikan tanggungjawab untuk menguruskan komunikasi media baru. Saya pada Datuk yang di-Pertua, walaupun soal kerajaan nak menafikan bahawa tidak ada kaitan dengan One Malaysia yang dinasihatkan oleh APCO ataupun tidak, itu satu persoalan yang lain. Kita nanti dengar penjelasan yang akan dibuat oleh Permatang Pauh. Tapi bagi saya bahawa soalnya sekarang ini, kenapa kerajaan melantik APCO? Ini isu dia. Apa perlu untuk kerajaan melantik APCO? Apakah tidak ada syarikat-syarikat yang saya anggap bahawa APCO ini dia memainkan peranan untuk sebagai perunding media. Apakah tidak ada kepakaran itu kepada syarikat-syarikat perunding media yang terdapat di dalam negara kita? Umpamanya syarikat-syarikat seperti mana yang pernah dibuat oleh kerajaan sebelum ini dalam kempen-kempen pilihan raya, pernah mengambil syarikat yang dimiliki oleh Lim Kok Weng umpamanya untuk tujuan kempen pilihan raya sebagai pengurus media, pengurus kempen kepada UMNO dan Barisan Nasional. Apakah tidak ada syarikat seperti mana Black Pencil, syarikat yang berkaitan dengan kepakaran dalam media, Black Pencil yang dimiliki oleh seorang yang bernama Ali Muhammad, dan banyak lagi syarikat-syarikat yang kalau nak bercakap soal Bumi Putra, soal orang Melayu, yang dimiliki kepakaran itu oleh orang Melayu, oleh Bumi Putra yang terdapat dalam negara kita. Tiba-tiba kerajaan mengambil syarikat yang dimiliki oleh orang asing yang ada kaitan dan hubung kait dengan gerakan Zionis antarabangsa dan juga negara haram Israel. Saya tidak faham bagaimana kerajaan mengambil tindakan dan langkah yang seperti ini. Dalam satu masa dia menjerit kononnya bahawa anti-Israel, menentang Zionis, kezaliman dilakukan oleh Israel terhadap umat Islam di Palestin dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama dia mengambil syarikat yang di dalam syarikat tersebut merupakan pemuka-pemuka, pembesar-pembesar negara haram Israel yang pernah berkhidmat dengan negara haram Israel. Jadi bagi saya umpamanya orang seperti mana Darren Bargobes Elon, umpamanya bekas ketua bahagian dan kawalan keselamatan di bawah agensi keselamatan iaitu Israel Security Agency ISA, yang bertaraf Major General, dia ni yang bertaraf Major General, dan juga merupakan founder kepada sebuah syarikat yang ada kaitan dengan APCO iaitu Acero umpamanya. Begitu juga dengan bekas ambassador ke Israel Itamar Rabinovich, bekas presiden Universiti Tel Aviv Shimon Setin, bekas duta Israel ke Jerman umpamanya, yang juga bekas menteri dan bekas pengarah kawalan senjata Kementerian Luar Israel. Ini antara mereka-mereka yang duduk dalam majlis penasihat kepada APCO Worldwide. Jadi isu dia ialah yang di-Pertua ialah, saya memahami bahawa apabila tugas mereka ini sebagai perunding media, walaupun tidak disebut sebagai perunding media tetapi disebut dalam menangani masalah komunikasi media baru. Apa komunikasi media baru? Komunikasi media baru ialah alat untuk nak memposisikan dalam pemikiran masyarakat dan rakyat negara kita ini tentang dasar kepimpinan yang ada kepada Perdana Menteri kita dan juga Kerajaan Barisan Nasional.
Itu tujuan mereka. Ini tujuan melantik APCO. Kalau melantik APCO hanya sekadar untuk nak buat Twitter, nak buat Facebook dan sebagainya, saya kira bahawa Perdana Menteri sudah ada Facebook, Perdana Menteri sudah ada Twitter dan sebagainya. Maknanya ini antara saya katakan bahawa komunikasi media baru. Sekejap. Ya. Tapi kalau sekadar itu, saya kata bahawa anak saya pun boleh buat Facebook. Anak saya tolong buat Facebook kat saya. Anak saya boleh buat Twitter kepada saya. Tapi ini bermakna bahawa komunikasi media baru itu hanya sebagai alat, tetapi sebenarnya bagi saya bahawa peranan APCO ialah untuk memposisikan dalam pemikiran kepala otak rakyat Malaysia, Perdana Menteri kita seorang yang baik, seorang yang bagus, kerajaan kita, dasar kita dan sebagainya. Tujuannya ialah nak mengembalikan keyakinan yang sudah runtuh di kalangan masyarakat dan rakyat terhadap kepimpinan dan juga kerajaan Barisan Nasional. Ya, sedikit saja, Pak Kok Senar.